Salam sejahtera jemaat yang kekasih. Selamat bersyukur di hari Minggu penuh berkat ini. Minggu ini adalah Minggu Letare. Letare artinya bersukacitalah. Satu seruan yang menakjubkan di tengah-tengah minggu sengsara, di tengah-tengah krisis virus corona. Letare menunjukkan kepada kita untuk bertahan dalam perjalanan menuju kesengsaraan, menuju Golgota. Ada satu harapan tentang kebangkitan, satu rahasia Allah akan kasih karunia-Nya. Letare menunjukkan jalan menuju ke tujuan, dari biji-bijian berubah menjadi roti, dari pengabdian kepada berbuah menjadi berkat, dari kematian menuju kepada kehidupan. Sukacita adalah kata terakhir yang menjadi pengharapan kita. Karena itu, bersukacitalah. Ein gesegneter Sonntag, liebe Gemeinde. Diesen Sonntag ist genannt Sonntag Letare. Letare heißt, freut euch. Eigentlich erstaunlich, dieser Sonntag in der Mitte der Passionszeit, in der Mitte der Corona-Krise. Letare, Atempause auf dem Weg nach Golgatha. Vorahnung der Auferstehung, trotz menschlicher Erfahrung von Verlassensein und Gottes Verborgenheit, Erinnerung seiner Gnade. Letare zeigt den Weg zum Ziel, vom Korn zum Brot, von der Hingabe zur Frucht, vom Tod zum Leben. Die Freude wird das letzte Wort behalten, gerade da, wo wir es am wenigsten erwarten. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nats pembimbing minggu ini dari Yohanes 12 ayat 24. Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Der heutige Wochenspruch aus Johannes Kapitel 12, Vers 24, Jesus spricht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Mazmur 84, Psalm 24. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Lass uns beten. Ya Allah, anugerahkanlah kehidupan baru kepada kami yang memungkinkan terang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Kuasailah kami dan bersamalah dengan kami, supaya kami bertumbuh di dalam terang-Mu dan bersukacita dalam kehidupan yang diubahkan oleh kuasa Kristus, Anak-Mu, yang telah memberi dirinya seperti biji gandum yang hancur, yang memberi kehidupan kekal bagi manusia. Du Gott, schaffst neues Leben aus dem, was vergeht, und lässt das Licht hervorleuchten aus der Mitte des Dunkels. Umgib uns, sei bei uns, lass uns wachsen ins Licht und erfreue uns in deinem Leben, das gewandelt ist durch die Kraft Christi, deines Sohnes, der sich hingibt wie ein Weizenkorn und dem du reiche Frucht gewährst zur Ewigkeit. Amen. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amin. Pembacaan Alkitab sebagai teks khotbah hari ini dari Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Jemaat yang kekasih dan dicintai Tuhan Yesus Kristus, saya tahu kita semua dalam keadaan was-was, khawatir, dan takut. Terutama para senioran, perasaan was-was, khawatir, dan takut adalah perasaan yang sangat manusiawi. Mari kita lihat situasi psikologis Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani dalam Markus 14 ayat 33 sampai 34. Di situ diberitakan, dan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Perhatikan, Yesus sangat takut dan gentar.
hatinya sangat sedih. Mengapa? Karena dia akan berhadapan dengan penderitaan yang amat berat. Dia akan memikul salib lalu mati di kayu salib. Bayangkan saudara-saudara, penderitaan dan kematian nampak di hadapan matanya. Saya pikir kita juga sedang mengalami situasi seperti Yesus, walaupun kita tidak memikul salib seperti Yesus. Tapi virus corona ini mengancam kita. Virus ini ada di sekitar kita, dan dia sementara mengintar kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita adalah korban berikutnya. Banyak orang di Jerman berpikir dan merasa bahwa virus itu sedang mengincar dan mengancam mereka. Saudara-saudariku jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, was-was, khawatir, dan takut adalah wajar. Tapi jangan kita tenggelam jauh dalam kekhawatiran dan ketakutan berlebihan. Yesus sangat ketakutan dan sangat sedih. Tapi tidak berlangsung lama. Setelah itu, dia menyerahkan semua ketakutan dan kesedihannya kepada Bapanya. Dalam Markus 14 ayat 36, dia berkata, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Tuhan Yesus menyerahkan semua penderitaan dan ketakutan kepada Bapanya. Tuhan Yesus berserah supaya bukan kehendaknya yang terjadi, melainkan kehendak Bapanya. Kita pun demikian. Kita serahkan semua kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Yesus Kristus yang telah menang menghadapi maut. Niscaya hati kita akan tenang. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Allah yang memelihara kita. Hidup kita ada di tangan Allah, bukan di tangan virus. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Kalau kita hidup, itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita mati di tangan Tuhan. Sungguh pun demikian, saudara-saudara, kita mesti waspada. Anjuran pemerintah supaya jangan berkumpul berdekat-dekatan, jangan berdesak-desakan, tinggallah di dalam rumah. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, saudara-saudari, di rumah. Misalnya, kita mempunyai banyak waktu kumpul dengan keluarga, dengan anak-anak kita. Kita juga punya waktu banyak untuk bersih-bersih rumah. Ada waktu untuk bersaat teduh membaca Alkitab. Juga membaca buku-buku, mencoba resep-resep baru. Kita juga bisa teleponan dengan keluarga, dengan teman, atau kita Skype, atau menulis surat seperti zaman dulu-dulu. Wabah virus corona ini pasti ada saatnya berlalu. Sampai kapan? Mungkin 2 minggu atau lebih. Tapi yang pasti, wabah ini akan berlalu. Yang dibutuhkan oleh kita adalah kesabaran, disiplin, dan ketekunan kita. Firman Tuhan berkata, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Jadi yang memelihara kita bukan uang, bukan makanan dan minuman, melainkan Bapa kita di sorga. Karena itu, jangan khawatir, jangan belanja berlebihan. Orang yang belanja berlebihan adalah orang yang hidupnya penuh kekhawatiran. Hidupnya tergantung pada makanan, tergantung pada minuman. Dalam Matius 6 ayat 26, Yesus berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal
dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burung tidak menanam, tidak mengumpul bekal, tapi dipelihara oleh Bapanya. Apalagi kita manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia, pasti Dia akan memelihara dan menjaga kita. Karena itu jangan khawatir, apalagi panik. Tuhan Yesus menjagamu dan memeliharamu. Itu keyakinan kita orang percaya. Kita juga yakin Tuhan Allah melindungi dan memelihara orang tua dan saudara-saudari kita yang jauh terpisah dengan kita, yang ada di tanah air kita Indonesia. Firman Tuhan hari ini tentang kondisi orang-orang Israel dalam pembuangan di Babel. Mereka tidak terancam virus, tapi mereka hidup dalam penderitaan kemiskinan, beban berat dan penindasan di negeri orang. Kerinduan orang Israel hanya satu, yaitu pulang ke negeri mereka, supaya di negeri mereka terbebas dari penindasan. Nabi Yesaya berkata bahwa pembebasan itu sudah dekat. Penderitaan ini akan berakhir dan mereka akan pulang ke Yerusalem. Karena itu, orang Israel diajak untuk bersuka cita. Itulah tema minggu ini. Minggu ini disebut Minggu Letare, artinya Freut dich, bersuka citalah kamu. Mengapa? Karena penderitaan ini segera akan berakhir. Yesaya 66 ayat 10 dan 11 pembacaan kita di situ dikatakan, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Umat Israel diserukan supaya bersukacitalah, bergirang-giranglah, walaupun mereka berada dalam pembuangan. Kita pun demikian. Kita yang sudah diselamatkan oleh penebusan Yesus Kristus, mestinya kita bersukacita dan bergirang-girang. Walaupun kita hanya di rumah saja, kita tetap harus bersukacita. Lanjut firman Tuhan dalam ayat 12 dan 13 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Orang Israel yang selalu kehausan di tengah kerja paksa di daerah yang panas akan menerima keselamatan seperti air sungai. Mereka juga akan digendong dan dibelai-belai seperti bayi. Bayi itu hanya menerima kasih sayang dari ibu yang menyusu. Bayi tidak bekerja apa-apa. Dia hanya dibelai-belai terus. Begitulah orang Israel, saudara-saudariku yang diselamatkan. Mereka akan menjadi seperti bayi. Penderitaan akan berlalu. Ingat, kita pun yang diselamatkan akan dilahirkan kembali seperti bayi. Yesus menebus dosa kita dan kita diciptakan ulang menjadi lahir baru. Lahir baru artinya hidup di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Saudara-saudariku yang kekasih, janganlah kamu bersedih hati, janganlah gelisah berlebihan, dan terutama jangan panik. Ada Tuhan Yesus yang menjagamu. Mari kita bersukacita, mari kita bergirang karena kita sudah diselamatkan. Mari kita berdoa untuk para dokter, juru rawat, petugas pemadam kebakaran, polisi, dan tentara yang bertugas mati-matian siang dan malam untuk kebaikan kita. Karena itu, mari kita berdiam di rumah untuk mereka juga. Jangan khawatir, tidak lama lagi kita akan berjumpa kembali. Tuhan Yesus menjagamu dan memberkatimu.
Liebe Gemeinde, ich weiß, wir sind alle in einem besorgten und ängstlichen Zustand. Diese Gefühle sind in unserer menschlichen Natur. Wir sehen uns die psychische Verfassung Jesu an, als im Garten Gethsemane war. Markus 14, Verse 33 bis 34 berichtet: Und nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu sagen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleib hier und wachet. Hier stellen wir fest, Jesus hatte große Angst, dass zitterte, denn ein sehr großes Leid stand ihm bevor. Er wird schon bald sein Kreuz tragen und daran festgenagelt sterben. Die Schatten des Leids und des Todes schwirrten vor seinen Augen. Ich denke, uns geht es in diesen Tagen ähnlich. Auch wenn wir nicht wie Jesus ein Kreuz durch die Straßen tragen müssen. Aber dieses Virus bedroht uns und ist um uns, verfolgt uns. Liebe Gemeinde, Besorgnis und Furcht sind natürlich. Aber lasst uns nicht zu tief darin versinken und die Angst überhand nehmen lassen. Jesus hatte große Angst und war sehr traurig. Aber blieb es nicht für lang. Danach überließ all seine Ängste und Trauer an seinen Vater. Sprach: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Er legte all sein Leid und seine Ängste in den Händen seines Vaters. Jesus gab sich hin, dass nicht sein Wille geschehe, sondern der Wille seines Vaters. Dasselbe sollten auch wir tun. Lass uns unsere Sorgen und Ängste in die Hände Jesu Christi legen, der den Tod bereits besiegt hat. Und unsere Herzen werden leicht. Gottes Wort im 1. Petrus 5, Vers 7 besagt: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott ist derjenige, der für dich sorgen wird. Dein Leben ist in seinen Händen und nicht in den Händen des Virus. Unser aller Leben und Tod befinden sich in den Händen Gottes. Wenn wir leben, dann aus Gottes Gnade. Und wenn wir sterben, dann sterben wir in Gottes Händen. Wir sind dazu geraten, zu Hause zu bleiben. Und es gibt vieles, was wir zu Hause tun können. Wir haben viel Zeit mit der Familie, mit den Kindern. Wir können zu Hause putzen, neue Rezepte ausprobieren, Bibel lesen, Bücher lesen, Familie oder Freunden anrufen, Skype oder wie in den alten Zeiten einen Brief schreiben. Auch diese Pandemie wird ein Ende haben. Was von uns verlangt wird, ist Geduld und Ausdauer. Lass uns also fröhlich und dankbar sein. Gott behüte und beschütze dich, uns allen. Amen. Damai-Mu kau beri dan pengampunan dan rasa
karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap hari bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari jemaat yang kekasih, kita bersatu dalam doa. Wir beten. Tuhan Allah, kami memanggil Engkau bersama dengan seluruh orang di kota kami, bersama dengan semua orang dari kepercayaan lain, bersama dengan semua orang yang mempunyai niat baik. Kami ingin bersaat teduh sejenak, memikirkan kekhawatiran kami. Kami membawa doa-doa kami di hadapan-Mu saat ini. God, wir rufen zu dir, gemeinsam mit den vielen Menschen in unserer Stadt, gemeinsam mit Menschen anderen Glaubens, gemeinsam mit allen Menschen guten Willens, wollen wir innehalten und unsere Sorgen bedenken. Wir bringen sie vor dich. Tuhan, cara hidup kebersamaan kami telah berubah. Kami harus menjaga jarak satu sama lain. Juga kami harus menjaga jarak dengan orang-orang yang kami sangat kasihi. Karena kami tidak ingin membahayakan mereka. Kami tidak ingin membahayakan orang lain. Lieber Gott, unser gewohntes Zusammenleben hat sich verändert. Wir müssen Abstand halten von unseren Mitmenschen, auch von Menschen, die uns lieb und wert sind. Denn wir wollen andere keine Gefahr aussetzen. Tuhan Allah, kami memohon, berikanlah kepercayaan dan pengharapan di dalam situasi yang mencekam ini. Biarlah kami dapat bertindak dengan bijaksana, tidak menganggap remeh bahaya yang sedang mengancam ini, tetapi juga tidak bereaksi berlebihan, dan tetap penuh kasih sayang dengan sesama manusia. Gott, wir bitten dich Zuversicht und Hoffnung in dieser verrückten Situation. Lass uns besonnen handeln, die Gefahr nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber auch nicht übertrieben reagieren und unseren Mitmenschen zugewandt bleiben. Kami mengingat orang-orang yang terinfeksi virus saat ini. Beri mereka pemulihan-Mu ya Tuhan. Kami juga mendengar tentang situasi di rumah-rumah sakit yang penuh sesak dengan pasien yang tak tertampungkan lagi di negara-negara lain. Dan kami memohon kepada-Mu Bapa Pengasih, jangan tinggalkan mereka sendirian, mereka yang sedang berjuang dengan virus. Wir denken an die Menschen, die an diesem Virus erkrankt sind. Schenke ihnen Genesung. Wir hören von der unerträglichen Situation in den überfüllten Krankenhäusern in anderen Ländern und bitten dich, lass die Menschen dort nicht allein. Kami mengingat orang tua bersama anak-anak mereka dan memohon kepada-Mu untuk kedamaian di dalam keluarga, terutama keluarga-keluarga yang sedang di bawah tekanan yang mereka sedang hadapi saat ini. Kami mengingat orang-orang yang kesepian dan yang hidupnya tergantung pada perawatan orang lain. Beri kami imajinasi untuk dapat menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian.
Wir denken an Eltern mit ihren Kindern und bitten dich um Frieden in den Familien, gerade unter den besonderen Belastungen, denen sie derzeit ausgesetzt sind. Wir denken an Menschen, die einsam sind und auf die Zuwendung anderer angewiesen. Schenke uns Fantasie, ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Kami mengingat para dokter, suster, juru rawat, petugas penyelamat, semua orang yang bekerja di instansi-instansi perawatan dan kesehatan. Beri mereka kekuatan dan kesehatan dan jangan biarkan mereka lelah dan berputus asa dalam membantu orang sakit. Dan berikan mereka tetap bersikap ramah dan penuh cinta kasih terhadap pasien yang sedang mereka rawat. Wir denken an Ärztinnen und Ärzte, an Pflegerinnen und Pfleger, an Mitarbeitende im Rettungswesen, an alle, die im Gesundheitswesen und in den Pflegeeinrichtungen arbeiten. Gib ihnen Kraft und lass sie nicht müde werden, den Kranken beizustehen und ihnen freundlich zu begegnen. Kami mengingat para politisi, karyawan di kantor kesehatan dan di lembaga ilmiah. Beri mereka kebijaksanaan dan kemampuan untuk memberi penilaian secara global dalam rangka pengambilan keputusan menyangkut kehidupan kami semua. Tetapi juga mereka bisa bertindak tegas saat diperlukan. Wir denken an die Politikerinnen und Politiker, an die Mitarbeitende in den Gesundheitsämtern und in den wissenschaftlichen Instituten. Schenke ihnen Weisheit und Augenmaß in ihren Entscheidungen, die uns Zusammenleben betreffen, aber auch entschlossenes Handeln, wenn es nötig ist. Kami juga mengingat semua orang yang menderita, yang lebih buruk daripada yang kami alami. Mereka yang hidup di zona perang di Syria, para tunawisma dan pengungsi yang harus hidup di jalanan. Beri mereka penghiburan dan orang-orang yang mengasihi mereka. Wir denken auch an alle, die jetzt noch schlimmer leiden als wir in den Kriegsgebieten in Syrien, Obdachlose und Flüchtlinge, die auf der Straße leben müssen. Schenke ihnen Trotz und Mitmenschen, die sich über sie erbarmen. Bersama kita berdoa, doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami, gemeinsam beten wir das Vaterunser. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Allah menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.